Pengenalan Surah Al-Fat. Surah Al-Fat ni ialah surah yang ke-48, tergolong dalam surah Madaniyah. Ada 29 ayat. Lepas tu Madaniyah ni sebab maksud dia surah yang diturunkan di Madinah. Al-Fat bererti kemenangan, yang diambil daripada ayat pertama surah Al-Fat, iaitu ayat pertama surah Al-Fat ialah Inna fatahna laka fatham mubina. Sebahagian besar dari ayat surah ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surah ni. Kegembiraan Nabi Muhammad ada dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, iaitu sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW ialah kerana ayat-ayat surah ni menerangkan tentang kemenangan yang diperolehi oleh Nabi Muhammad dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan atau nikmat Allah kepadanya. Seterusnya, saya ingin berkongsi sikit tentang isi kandungan yang ada dalam surah Al-Fat. Antaranya ialah ada janji, menyatakan janji Allah kepada orang mukmin bahawa mereka akan mendapat keampunan Allah dan pahala yang besar. Allah dah janjikan keampunan dan pahala kepada semua orang Islam, orang yang beriman. Seterusnya, Allah mengutuskan Muhammad sebagai saksi dan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada umatnya, kepada kita lah. Seterusnya, agama Islam akan mengalahkan agama lain. Hukum-hukum yang ada dalam surah Al-Fat tu, orang yang sakit dibebaskan dari kewajipan perang. Dalam surah Al-Fat kan ada ceritakan kisah perang. Tu ada kisah-kisah, contohnya ada kejadian-kejadian sekitar Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni seingat saya berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah dari Madinah menuju ke kota Mekah untuk menunaikan umrah. Tapi masa dalam perjalanan Nabi Muhammad ke Mekah, rombongan Islam ni disekat oleh orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Sebenarnya orang kafir Quraisy ni disekat orang Islam sebab mereka ni bimbang dengan kekuatan orang Islam. Lepas tu mereka ni juga terasa maruah mereka tercabar dengan orang Islam. Sebab orang Islam ni dikenali dengan kekuatan yang ada.
Oleh sebab itu, Rasulullah pun menghantar Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka. Uthman bin Affan ni nak menerangkan tujuan sebenar untuk buat umrah ke Mekah. Tu tiba-tiba ada kabar angin tentang kematian Uthman bin Affan, menyebabkan orang Islam berbai'ah. Berbai'ah ni ikrar taat setia kepada Rasulullah untuk memerangi orang Quraisy. Orang Islam para sahabat Rasulullah buat ikrar taat setia untuk pergi peperangan orang Quraisy. Tu orang Quraisy dia takut dengan orang Islam. Lepas tu dia pun bebaskan Uthman, menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan Muhammad. Dengan itu termaterailah perjanjian Hudaybiyah di antara Muhammad dan Suhail bin Amru. Sesungguhnya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan jika kita membaca, mengamalkan dan menghafal, ia akan menjadi tabung pahala buat kita serta menjadi pembela dan syafaat buat kita di akhirat kelak. Antara kelebihan membaca dan menghafal surah Al-Fath ialah dilimpahkan rezeki yang luas. Selain itu, barang siapa yang membaca surah Al-Fath, maka dia seakan-akan sedang menyaksikan pembukaan dan penaklukan kota Mekah bersama Rasulullah SAW. Seterusnya, kelebihan membaca surah Al-Fath ialah terpelihara dari bahaya dan sebarang kecelakaan. Tambahan lagi, sesiapa yang membaca surah Al-Fath ketika melihat bulan sabit di bulan Ramadan pada permulaan malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan rezekinya pada tahun ini sehingga akhir tahun. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan ketenangan dalam jiwa mereka, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan rahmat yang banyak kepada mereka. Akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa mereka pada masa lalu serta masa hadapan. Konsep umum sesuatu perkara yang dibahaskan di dalam surah ini ialah di dalam surah Al-Fath ayat 20 hingga 29 terdapat beberapa perkara yang dibahaskan di dalam ayat tersebut. Antaranya ialah janji Allah Subhanahu Wa Taala tentang harta rampasan perang. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan harta rampasan tersebut adalah milik mukmin yang berperang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan untuk mereka memenangi peperangan tersebut. Segala harta dan negeri-negeri menjadi milik mukmin yang berperang. Kerana itu ialah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seterusnya, perkara yang dibahaskan dalam ayat ini ialah tentang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mimpi Rasulullah SAW tentang memasuki Masjidil Haram adalah benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan bahawa mimpi baginda adalah benar, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala
mereka akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan yang aman serta dengan perasaan tidak ragu dan takut untuk mencukur kepala dan mengguntingkannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat 29 surah Al-Fat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang bersama baginda menentang kafir tetap berkasih sayang sesama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ingin menceritakan tentang sirah di sebalik surah Al-Fat. Kota Mekah merupakan sebuah kota yang suci dan tidak pernah mengalami konflik peperangan. Namun, pada 5 Hijrah, perubahan berlaku. Kota Madinah telah memegang satu kuasa yang besar dan digeruni oleh semua masyarakat Islam ataupun masyarakat Arab. Oleh kerana itu, orang Islam tidak dibenarkan untuk menjalankan ibadah umrah maupun ibadah haji selama 6 tahun berturut-turut tanpa mengemukakan sebuah alasan yang kukuh. Namun, pada satu hari, Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah mimpi bahawa baginda menunaikan umrah dalam keadaan yang aman dan tenang. Disebabkan itu, baginda telah membuat keputusan untuk bergerak bersama umat Islam yang seramai 1,400 orang yang berpakaian ihram untuk mencari makna di sebalik mimpi tersebut. Sebaik sahaja umrah dijalankan, beberapa ekor kambing telah dikumpulkan untuk dikorbankan. Namun, Khalid Al-Walid bersama 200 orang memberi maklumat bahawa wujudnya larangan untuk orang Muslim masuk ke Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk meminta persetujuan daripada pemerintah Mekah supaya tidak berlaku masalah perselisihan faham. Orang ramai juga menyebarkan berita buruk bahawa Uthman telah dibunuh. Namun Uthman dan Suhail bin Amr tiba di Hudaibiyah dan mengumumkan bahawa ibadah umrah akan dikuatkuasakan pada tahun hadapan. Namun, wujudnya perasaan tidak puas hati dengan makluman tersebut. Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju untuk menulis surat rasmi dan Ali menjalankan tugas untuk menulis surat tersebut. Dalam konteks surat tersebut, beberapa yang telah diubah iaitu nama Rasulullah dan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyembelih kambing dan mencukur kepala, namun arahan tersebut tidak dituruti. Sebanyak 3 kali arahan tersebut masih lagi tidak diikut. Lalu Ummu Salamah memberi nasihat dan juga pendapat kepada Rasulullah, namun juga pendapat tersebut tidak diendahkan dan Rasulullah tidak memberi maklum balas. Selepas daripada kejadian tersebut, maka turunlah surah Al-Fat dan Nabi menyeru sahabatnya dan berkata, telah turun kepadaku satu surah yang lebih aku cintai dari apa yang diterangi oleh matahari. Pengajaran yang saya dapat daripada surah Al-Fat ialah kita hendaklah mempunyai sifat saling bertolak ansur walaupun mempunyai perbezaan dari segi agama dan kaum. Contohnya, orang kafir dan juga orang mukmin mampu berdamai demi kebaikan. Selain itu, kita juga wajib mempunyai semangat jihad yang tinggi. Kita juga diajar untuk bersabar walaupun dilanda pelbagai musibah.
Akhir sekali, kita wajib mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kerana setiap ujian yang diberi olehnya pasti mempunyai hikmah. Penyelesaian masalah surah Al-Fat 20 hingga 29. Penyelesaian masalah bagi surah Al-Fat berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berlaku sekitar Baitul Ridwan dan Perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian yang berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Mac 628 Masihi, dan ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah. Isi perjanjian ini adalah selama 10 tahun akan datang tidak akan ada pertempuran. Kedua, pada tahun berikutnya umat Islam diizinkan memasuki Mekah hanya selama 3 hari dengan hanya membawa senjata bersarung. Ketiga, bekerjasama dalam projek yang bermanfaat. Keempat, orang-orang Quraisy yang masuk Islam tanpa izin keluarga mereka akan dikembalikan. Kelima, orang Islam yang bergabung dengan pihak Quraisy tidak perlu dipanggil semula. Kebaikan perjanjian ini adalah evolusi doktrin Islam. Kehidupan dalam komuniti adalah aman dan tenteram. Di Madinah, Rasulullah dan negara Islam diiktiraf mencipta syarat untuk pembebasan Mekah dan kaum musyrikin Quraisy, puak Arab lain dapat berkomunikasi dengan orang Islam. Penutup, dinamakan surah Al-Fat pembukaan kerana Allah menyebutkan kurniaan dan pembukaan nikmat yang amat banyak dalam surah ini kepada baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda. Surah ini bermula dengan menyebutkan tentang perkabaran gembira kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman, iaitu mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Ayat 5, dan diakhiri juga dengan berita gembira bahawa dosa-dosa dan kesalahan mereka akan diampunkan oleh Allah dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, ayat 29. Kedua-dua ini merupakan sebesar-besar pembukaan dan kurniaan buat mereka. Maka tema surah ini adalah kurniaan dan pembukaan ilahi kepada Nabi Muhammad dan umat baginda. Kesemua yang disebutkan dalam surah ini adalah berkisar tentang kemenangan, pembukaan dan kurniaan Allah, iaitu keampunan buat baginda dan penyempurnaan nikmat Allah kepada baginda, ayat 1 hingga 2. Pertolongan Allah buat baginda, ayat 3. Penurunan ketenangan ke atas baginda dan sahabat baginda, ayat 4. Janji Allah buat orang-orang yang beriman untuk memasukkan mereka ke dalam syurga, ayat 5 dan 29. Keredaan Allah buat mereka, ayat 17. Kurniaan dunia kepada mereka, ayat 19-20. Dan ketenangan hati mereka di Mekah, ayat 25. Berita gembira pembukaan kota Mekah, ayat 27. Dan janji kemenangan Islam di muka bumi, ayat 28. Memandai untuk mengetahui kemuliaan dan ketinggian kedudukan sahabat baginda dengan Allah menyebutkan tentang mereka di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, ayat 29.